kenapa lepas puasa ini bukan turun berat badan, makin naik pula tu. Something wrong somewhere. Ini kita akan kupaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Firdaus bin Yahya dan saya akan mengupas 3 situasi berkenaan dengan kesihatan ketika kita ini berpuasa. Ada yang menganggap bahawasanya puasa ini sesuatu perkara yang membebankan kesihatan dan juga kekuatan badan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan bertambah sihat. Jadi bagaimana ada pertentangan di antara apa yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis itu dan apa yang dirasakan oleh sebahagian orang bahawasanya puasa ini sesuatu yang mengurangkan kekuatan badannya, malah yang boleh membawa penyakit baginya. Baik, isu yang pertama berkenaan dengan siapakah yang diberi izin oleh agama Islam untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Apakah penyakit yang boleh menyebabkan mereka ini tak perlu puasa? Secara umumnya, penyakit yang mana kalau mereka itu tidak makan ubat akan membawa mudarat pada badan mereka. Contohnya, orang yang kencing manis. Mungkin dia perlu makan ubat diabetes dia. Kalau dia tak ambil, dia akan menyebabkan mudarat pada dirinya, jasadnya. Maka orang-orang seperti ini, Islam memberikan kelonggaran untuk dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Namun, kita kena faham, bukan bermaksud dia itu boleh makan dan minum macam hari-hari lain. Tidak sama sekali. Penghormatan memang wajib diberikan untuk bulan Ramadan. Walaupun seseorang itu tidak berpuasa. Jadi, orang yang berpenyakit seperti ini. Dan juga wanita yang dalam keadaan uzur. Mereka perlu imsak. Maknanya apa? Mereka perlu menahan diri mereka sejauh mana yang mereka boleh tahan. Sampai masa yang mereka tak boleh tahan dan mereka perlu makan, dia perlu ambil secara sembunyi. Kenapa saya tak boleh pergi kedai, saya makan saja? Awak makan seolah-olah macam awak ini memperlekehkan mereka yang sedang berpuasa. Jadi ini isu yang pertama. Isu yang kedua ni, orang yang dia ada ekstra tenaga. Ramadan pun dia nak exercise juga. Tapi saya puasa ni, boleh tak exercise? Jawapannya, sudah pasti boleh. Kita lihat Rasulullah SAW pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah, umat Islam berpuasa, sahabat berpuasa. Apa mereka buat? Mereka pergi perang. Dan perang bukan satu benda yang mudah, lebih dahsyat daripada exercise, lari, serbu dan sebagainya. Dan lepas tu, lepas perang habis berhenti, tak boleh minum, tak boleh makan, walaupun penat macam mana, walaupun haus, kena tunggu matahari tenggelam. Bahkan Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadisnya, sesiapa yang mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, seolah-olah dia itu mengerjakan haji denganku. Umrah adalah ibadat yang banyak menggunakan tenaga. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau exercise itu sesuatu yang tidak digalakkan dalam puasa, kenapa Islam menggalakkan umrah pada bulan Ramadan? Jadi siapa yang mengatakan tak boleh exercise ketika berpuasa? Malah sebaliknya yang berlaku, ketika berpuasa inilah baik untuk kita beriadah sedikit. Kenapa? Sebabnya, bila perut kita kosong, bila kita ini gunakan tenaga tu tak ambil daripada makanan, makanan kita dah habis, dah kena hadam dalam perut. Tenaga tu akan diambil daripada lemak-lemak kita. Yang spare tayar kat perut, spare tayar kat tangan, sikit-sikit diambil. Bakar lemak ketika Ramadan ini. Lakukan riadah. Tapi bukan pada awal hari, kerana itu akan menyebabkan kita cepat penat dan cepat dahaga. Dan lakukannya dia selepas asar. Jalan sedikit lepas asar, apa. Ini cara bagi mereka yang nak tambah sihat. Dan yang ketiga isunya ialah apa? Kenapa berat badan tak turun-turun? Saya ikut apa yang semua awak cakap. Tapi habis Ramadan, tak turun-turun. Stable aja. Ada naik sikit pun lagi ada. Something wrong somewhere. Berlebih-lebihan makan dan tak tahu apakah pilihan makanan yang baik. Ada orang suka skip sahur. Apa yang akan terjadi? Badan dia akan pergi kepada starvation mode. Badan dia akan conserve lemak. Dia exercise macam mana pun, lemak tu tak akan bakar. Sebab apa? Badan dia automatik masuk, kau ni dalam keadaan lapar. Ini dalam keadaan kemarau. Tak ada makanan. Jadi, kita conserve kita punya lemak badan ini. Mana tahu kita perlukan pada masa akan datang. Automatik, kita tak boleh kontrol. Tapi kalau kita sahur, badan kita tak masuk starvation mode, dia akan bakar makanan tu, dia akan bakar lemak sekali. Ketika buka puasa, jangan kita melantak. Itu problemnya. Perut tu dah kecil, tiba-tiba kita masukkan dengan macam-macam. Sedangkan kita tak bakar lemak tu pada waktu malam, lepas makan kita duduk, perut kenyang, tak boleh berdiri. Rasulullah SAW biasanya buka dengan kurma dan air. Kurma itu adalah makanan yang ada gula.
Dan gula tu disuplemen badan kita kerana badan kita dah habis gula. Dan air, jangan lupa. Badan kita dah habis air. Ambil sedikit makanan tapi air tu kena lebih. Sebab apabila kita minum air, tendency is perut kita ni dah rasa macam penuh. Jadi bila kita masukkan solid food, kita tak akan masukkan banyak. Dengan demikian, dengan kita ikut cara sunnah Nabi, berbuka puasa, puasa dan sebagainya, berat badan kita akan berkurangan pada akhir Ramadan, kita akan bertambah sihat insya-Allah dan amalan kita pun akan bertambah. Dan kita lakukan ini semata-mata untuk apa? Kita nak lebih aktif beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat kita. Nah, ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 3 perkara yang tadi saya sebutkan. Pertama, apakah penyakit yang boleh mengizinkan kita untuk tidak berpuasa? Bagaimana kita nak senaman ketika Ramadan? Dan kenapakah kita ni tak boleh kurang berat badan ketika puasa selepas Ramadan ini? Telah saya kupas dan mudah-mudahan menjadi panduan kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya anda mendapati bahawasanya penyampaian ini dan video ini membawa manfaat pada anda, maka silalah kongsi dengan yang lain. Semoga manfaat itu dapat diluaskan dan insya-Allah kita juga dapat kongsi pahala tersebut.